Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Sarjan Major Hashim dan rakan-rakan yang berada di dalam Google Meet ini. Pertama sekali, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Sarjan kerana sudi bersama-sama kami pada malam ini. Buat pengetahuan Sarjan, kami merupakan daripada pelajar Universiti Malaysia Kelantan dan sekarang ni kami sedang menjalankan tugasan subjek penghayatan etika dan peradaban. Tajuk kumpulan kami merupakan kesalahan etika ibu bapa merencatkan kasih sayang terhadap anak-anak. Tapi sebelum tu, kita menjemputlah untuk Sarjan menceritakan biodata Sarjan dan pengalaman Sarjan ketika sepanjang bergelar Sarjan dekat Jabatan Penjara Sungai Udang. Silakan. Okey. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera terutamanya kepada mahasiswa Universiti Malaysia Kelantan. Pertama sekali, terlebih dahulu saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua para pelajar yang telah pun terpilih memasuki institut universiti awam lah ya, yang mana kita sedia maklum bahawasanya menjadi cita-cita kepada semua pelajar sekolah ya, untuk nak jejakkan kaki ataupun melanjutkan pelajaran ke Menara Gading. Sekali lagi diucapkan syabas dan tahniah. Terima kasih juga kerana sudi jemput saya pada malam ini untuk sedikit perbincangan berkaitan tentang hal isu semasa berkaitan kemungkinan remaja masa kini lah ya. Saya nama yang telah pun diberilah oleh ibu bapa, ibu saya Hashim alias Hashim bin Hamzah, berumur 56 tahun, masih lagi bertugas, kini bertugas di Jabatan Penjara Sungai Udang Melaka, bahagian Pelan Pembangunan Insan. Jadi saya juga selaku guru agama di penjara ini, tugasnya mendidiklah anak bangsa yang ada dalam penjara untuk kita membawa mereka menuju ke arah jalan yang benar. Saya bertugas selama lebih kurang pengalaman bertugas 29 tahun lah. Jadi insya-Allah 29 tahun saya telah bertugas di banyak penjara. Penjara pertama penjara Marang, keduanya penjara Bandar Hilir Melaka, yang ketiganya penjara Bentong Pahang, dan yang terakhir saya bekerja di penjara Sungai Udang sampailah sekarang ya. Jadi sedikit biodata yang telah pun saya nyatakan tadi untuk makluman para pelajar sekalian. Itu saja, terima kasih. Baiklah, terima kasih Sarjan atas perkenalan itu tadi. Okey, sekarang tibalah masa untuk sesi soal jawab. Kita mulakan kepada saudari Muslihah untuk bertanyakan soalan. Silakan. Assalamualaikum Sarjan. Soalan saya ialah, kekurangan perhatian ibu bapa menyebabkan prestasi anak-anak di sekolah terjejas. Jadi, adakah mesyuarat ibu bapa bersama guru yang diadakan di sekolah akan berkesan dan memupuk kasih sayang antara ibu bapa dan anak? Satu soalan yang baiklah. Yang sememangnya kalaulah para pelajar bertanya demikian,
sememangnya jawapan saya ya. Sememangnya ibu bapa disarankanlah untuk melibatkan apa tu, melibatkan diri secara aktif dalam PIBG di sekolah tempat anak mereka belajar. Kenapa? Kita tahu bahawasanya ia juga boleh dijadikan satu platform kepada ibu bapa tadi untuk sama-sama kita berkongsi ataupun memupuk hubungan erat dalam kalangan ahli persatuan PIBG dan juga warga sekolah serta pendidik itu sendiri. Jadi sebarang penganjuran aktiviti oleh PIBG ini terutamanya kita lihat pada mesyuarat tadi, artinya tidak boleh ibu bapa ni menganggap remeh lah. Kita kena menyertai berkaitan tentang mesyuarat PIBG itu. Ini satu platform yang terbaik lah. Kerana apa? Kerana kita dapat mengetahui secara lebih mendalam dari segi prestasi anak-anak kita tu, terutamanya para pelajar sendiri pun sedia maklum, dan saya sendiri pun juga mempunyai anak yang 8 orang ni. Sememangnya bila mana dijemput untuk ke sekolah tu, kita tidak lepas peluang. Jadi masa itulah peluang untuk ibu bapa ni mengetahui sedikit sebanyak kemajuan anak-anak kita di sekolah. Sama ada mereka ni cemerlang atau tidaknya. Jadi kalau cemerlang tu apakah yang telah pun mereka laksanakan di sekolah. Jadi kalau tak cemerlang tu, kenapakah berlakunya ketidakkecemerlangan di sekolah? Sama ada anak kita ni ada masalah-masalah hal lain, melibatkan hal keluarga ke, menyebabkan mereka ni tidak mendapat kemajuan bila setiap kali peperiksaan itu dijalankan oleh pihak sekolah. Jadi pada sayanya kehadiran ibu bapa ke sekolah ini juga yang kita kena pasti bahawasanya kita juga kenalah secara tak langsungnya menandatangani prestasi anak-anak itu. Jadi kalaulah soalan yang diajukan tadi mengatakan demikian, saya setuju sangatlah. Saya amat bersetuju kita melibatkan diri kita ni bersama dengan pihak sekolah tadi, memandangkan bahawasanya kita ni merupakan ibu bapa yang sibuk bekerja. Jadi kalau kita dapat pergi sekolah tu, sedikit sebanyak boleh mengeratkan lagi hubungan ibu bapa dengan anak-anak. Dan kita dapat dirasai bahawasanya anak-anak tadi amat menghargai ketika mana ayah ibu bapa tadi datang ke sekolah untuk menandatangani prestasi yang anak-anak capai itu. Secara tak langsungnya saya yakin percaya dengan kita menghadiri ke sekolah tadi boleh mengeratkan lagi hubungan antara kita dengan anak-anak. Itu saja. Baiklah, terima kasih. Nampaknya soalan daripada saudari Muslihah telah terjawab dan banyak perkara penting yang dikongsikan daripada sarjan dapat diambil. Jadi kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Daripada saya sendiri, ibu bapa pada masa kini tidak mempedulikan anak-anak mereka sehingga anak-anak terlibat dengan pelbagai masalah. Pada pendapat sarjan, adakah wajar sebagai ibu bapa perlu berjumpa dengan pakar kaunseling untuk mengambil ilmu pengetahuan tentang masalah ini? Terima kasih. Jadi soalan tadi berkaitan tentang ibu bapa ataupun penjaga juga kaunselor lah, betul kaunselor. Jadi saya
saya amat setuju berkaitan tentang soalan yang telah pun diutarakan sebentar tadi, bahawasanya peranan jabatan kerajaan termasuknya saya nak fokuskan hari ini sama ada Jabatan Penjara, juga agensi anti dadah kebangsaan ataupun AADK ini sememangnya memandangkan satu perkara yang amat penting bila mana anak-anak itu tadi terlibat dengan hal-hal yang di luar ketidakmahuan kita selaku bapa ni berlaku pada anak-anak. Sememangnya ibu bapa tadi perlulah berjumpa dengan kaunseling ataupun kaunselor ataupun dikaunselingkan oleh pihak-pihak tertentu. Kenapa? Sebab apa yang dapat saya kongsikan pada malam ini, terutamanya kalau kita lihat hari ini banyak berlakunya gejala-gejala sosial di kalangan anak-anak muda ataupun pelajar-pelajar memang banyak berlaku. Jadi di situnya terutamanya yang berlaku itu yang kita hari ini amat rusing. Kalau di dalam penjara tempat saya bertugas tu boleh dikatakan kes-kes yang melibatkan dadah peratusan yang amat tinggi. Libat gejala dadah ni anak-anak muda daripada usia belasan tahun sampailah umur 50 tahun, 60 tahun. Jadi mereka juga masih lagi terjebak dengan masalah dadah. Jadi dalam hal ini kita fokuskan pula bagaimana kita lihat di kalangan remaja juga tidak terkecuali. Ada yang memangnya peratusan yang amat besar juga kalaulah mengikut statistik yang dikeluarkan oleh agensi anti dadah kebangsaan ini cukup menakutkan kita berkaitan dengan remaja masa kini yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah itu ya. Jadi sememangnya ibu bapa tadi kena juga dikaunselingkan. Kenapa? Kerana kita nak menyedarkan ibu bapa bahawasanya sekurang-kurangnya dengan adanya kita agensi, setiap agensi termasuk penjara ataupun agensi-agensi yang lain mengadakan kaunselor di tempat bekerja ataupun AADK tadi supaya ibu bapa dapat ketahui masalah-masalah sebenarnya yang berlaku kepada anak-anak mereka. Jadi kalaulah berlakunya pada anak-anak kita ni apabila kita berjumpa dengan pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan kaunseling ini, secara tak langsung kita dapat membendung masalah-masalah yang melibatkan anak-anak kita khususnya lah, supaya mereka tidak akan pergi lebih jauh lagi berkaitan tentang masalah dadah dalam kehidupan kita masa kini. Sebab kita tahu bahawasanya kalaulah adanya sesi kaunseling yang dapat kita hari ini hadir, maka di situ secara tak langsungnya kita dapatlah sedikit mengenal pasti masalah-masalah yang dialami seterusnya oleh anak-anak kita. Secara tak langsungnya kita dapat membendung tidak akan berlakunya lebih jauh lagi masalah-masalah yang berkaitan tentang dadah terhadap anak-anak kita semua. InsyaAllah kita terbuka, dengan sifat terbuka bapa ni menghadiri kaunseling itu, insyaAllah saya yakin percaya keprihatinan mak ayah kita ni, mak bapa terhadap anak-anak dalam permasalahan dadah ini dapat kita capai dan dapat kita bendung, dan akhirnya insya-Allah kita akan membawa satu pembaharuan dalam kehidupan kita dalam era tahun 2022 nanti, insya-Allah masalah dadah pada remaja tidak akan berulang lagi, insya-Allah. Tapi sememangnya saya nak tekankan kepada para pelajar sekalian berkaitan tentang dadah ni amat susahlah kita nak menghapus 100% berkaitan dadah, tetapi sekurang-kurangnya kita boleh menurunkan peratusan remaja-remaja ataupun anak-anak kita
yang terlibat dengan dadah ini bila mana mak ayah tadi sedar disebabkan mereka berjumpa dengan kaunselor-kaunselor yang boleh membuka minda, memberikan cara bagaimana nak menangani masalah anak-anak yang terlibat dengan hal-hal sebegini. Jadi saya akan percaya kita datang jumpa kaunselor tadi, kaunselor, insya-Allah masalah-masalah ini boleh kita rungkaikan dengan seluas-luasnya, artinya kita boleh bendung sifat-sifat gejala ini tidak akan berlaku kepada anak-anak kita nanti, insya-Allah. Itu saja saya rasa yang dapat saya berikan. Sebenarnya masa pun saya tak dapat nak tahu berapa masa yang diberikan dalam perbincangan ataupun dalam soal selidik pada malam ni lah. Okey, terima kasih. Ada masa tak apa, cuma ada 3 soalan je lah untuk sesi soal jawab hari ni. Okey, baiklah, kita teruskan dengan soalan yang terakhir daripada saudari Nadira. Silakan. Terima kasih kepada saudari Nur Natasha. Seterusnya ialah soalan terakhir daripada saya kepada Tuan, iaitu masalah kekurangan kasih sayang dalam kalangan remaja pada masa kini semakin berluasa. Dan wajibkah itu yang lebih serius pada masa akan datang? Kurang jelas soalan tu. Saudari Nadia. Ini melibatkan kasih sayang ke? Ya saya. Kurang kasih sayang lah. Soalan tadi saya dapatlah dengar berkaitan tentang masalah kekurangan kasih sayang di kalangan remaja. Betul ke? Semakin berleluasa ke? Masalah kekurangan kasih sayang di kalangan remaja semakin berleluasa. Pada pendapat Tuan, wajarkah ibu bapa memandang serius tentang masalah kekurangan kasih sayang ini supaya tidak menjadi masalah yang lebih serius pada masa akan datang? Okey, terima kasih. Okey, jelas. Okey. Terima kasih kepada Cik Nur Nadirah ya. Yang bertanya soalan berkaitan tentang kasih sayang lah. Jadi sebenarnya sememangnya kasih sayang ini kalau kita bincang dari segi agama pun sememangnya semua agama menerapkan kasih sayang kepada semua manusia. Tidak kira agama Islam, tidak kira agama Hindu, tidak kira agama Buddha, dalam arti katanya semua agama ia memandang pentingnya kasih sayang dalam kehidupan kita sekalian. Jadi berkaitan tentang itu, sememangnya kita selaku ibu bapa ni tidaklah boleh kita membeza-bezakan sikap kasih sayang kita antara anak-anak yang telah pun kita lahir dalam kehidupan keluarga kita. Dalam arti katanya, kita semua kena adil terhadap kasih sayang yang kita berikan kepada semua anak-anak kita. Sebab kalaulah mempunyai perbezaan kasih sayang dalam keluarga ini, memang saya yakin percaya menjadi satu masalah besar. Masalah besar macam mana yang saya boleh nyatakan? Dia akan ada satu gap jarak yang amat jauh kalaulah ibu bapa tadi tidak menumpahkan kasih sayang kepada anak-anak. Sebab anak-anak bila mana sudah besar, dia mempunyai satu perasaan dalam diri dia. Dia boleh nilai mak ayah. Contohlah, kita ambil contoh dalam masalah keluarga kita masing-masing, baik keluarga Muslihah, keluarga Nadirah, keluarga Natasha ataupun keluarga Agila kita tengok kalau ada perbezaan. Sebab anak-anak kita ni, kalau kita hari ni mempunyai satu jarak perbezaan kasih sayang tadi, yang saya kata mereka boleh
menjadikan jauh hubungan anak dengan bapa. Dan pula kalau kita lihat statistik, yang remaja hari ini lari daripada rumah berapa ramai? Kalau kita lihat statistik yang telah pun ditunjuk oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat itu sendiri. Jadi kalau kita lihat amat ramainya remaja-remaja hari ini keluar rumah, tinggalkan mak ayah, disebabkan kemungkinan mereka merasakan hidup mereka ini tidak dipedulikan oleh ibu bapa. Bahkan ada juga pilih kasih sesama keluarga tu tadi. Jadi ini akan menjadi satu perkara yang amat merusingkan ibu bapa. Sebab kita lihat kalaulah berlakunya sedemikian, maka ini adalah merupakan satu perkara yang amat kita kena titik beratkan kembali. Artinya bagaimana cara kita nak memulihkan kembali hubungan antara ibu bapa dengan anak-anak tu ya. Nah, kita lihat remaja-remaja yang lagi pada rumah berapa ramai. Remaja-remaja hari ini yang mereka bila mana keluar, mereka tak pulang ke rumah. Dia balik rumah, tinggal di rumah kawan-kawan dia. Dia lebih selesa tinggal di rumah kawan-kawan dia berbanding dengan rumah kita. Pasal apa? Sebab ini yang ditunjukkan oleh sikap mak bapak ni, ada setengah-setengahnya mereka hari ini tidak mengambil berat persoalan kasih sayang. Jadi bila mana berlakunya satu perkara yang tidak mengambil berat tadi, menyebabkan anak-anak mereka ni akan memilih jalan yang mereka rasa selesa, bercampur gaul dengan kawan-kawan yang kita pula tidak tahu di manakah, siapakah kawan tadi, sama ada dianya kawan yang baik ataupun tidak. Jadi ini kita kena ambil berat. Tapi kalau kita tidak mengambil berat persoalan ini, maka satu perkara yang amat merugikan terutama kita keluarga ya. Sebab saya yakin percaya bahawasanya anak-anak ni bila mana kita berikan kasih sayang sepenuhnya, kita berkawan dengan mereka, kita ajak bersembang, kita ajak hari ini bersama-sama ke pusat peranginan, bersama-sama makan semeja, minum semeja. Jadi insya-Allah pada saya yakin kasih sayang ini boleh kita hari ini terapkan dan kembali dalam kehidupan kita. Tapi kalaulah ibu bapa tidak menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan, maka akan berlakulah pada anak tadi akan berkurangnya kasih sayang kepada mereka. Dan ini juga kita kaitkan dengan soal remaja tadi, mereka hari ini boleh terjebak dengan perkara-perkara yang boleh mendatangkan masalah pada kita sekalian ya, bercampur gaul dengan kumpulan-kumpulan dadah, mereka bercampur gaul dengan orang-orang yang melakukan perkara yang salah, yang melanggar undang-undang negara. Jadi hal ini juga saya ingin tekankanlah ya, bagaimana saya buat satu counselling di dalam penjara, masalah kenapakah anda semua masuk dalam penjara. Jadi boleh dikatakan kalau dalam 10 orang tu ada yang mengatakan tak dapat kasih sayang sepenuh daripada mak ayah. Mak ayah tidak ambil peduli berkaitan pelajaran mereka. Hanya belajar pada tahap SRP saja, darjah 6 saja. Bahkan mak ayah ini tidak bertanggungjawab terhadap pelajaran. Menyisihkan anak-anak daripada nak belajar. Mak ayah kata nak belajar macam mana? Ayah pun tak ada duit. Kita susah hidup. Jadi di sini juga masalah-masalah tadi boleh kita kata akan berlakunya kekurangan kasih sayang bila mana mak ayah tidak mengambil berat persoalan ini. Jadi yang saya nak tambah laginya yang dapat kita kongsi, sebagaimana kalau dalam Islam dan juga agama-agama kita juga, saya baca satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh tak berapa ya, macam Agilah okey
Saya baca satu sabda Nabi SAW. Sebab tu Rasulullah SAW bersabda, dia kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Yang mafhumnya hadis itu, tidak beriman seseorang kamu kalaulah kita tidak mengambil berat persoalan-persoalan saudara-saudara kita yang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi, sehingga sebagaimana kamu kasih sayang kepada diri kamu, maka begitu jugalah kita juga kena kasih sayang kepada saudara-saudara kita yang lain. Jadi membawa makna kita perluaskan kefahaman hadis ini, bahawasanya kasih sayang ini perlu kita pupukkan pada diri kita, juga kepada orang lain, termasuk anak-anak di kalangan keluarga kita. Kita dah pupuk kasih sayang tadi. Macam mana kalau kita ni sayang pada diri kita, setiap bulan kita beli baju baru, daripada anak-anak pun begitu juga, kita kena beli juga pakaian pada mereka, baru nampak kasih sayang tu. Tapi kalau kita penting pada kita, setiap bulan kita baju baru melawar kita, anak-anak kita biarkan, kita pakai kasut cantik, anak-anak pakai selipar, contohlah kan. Di sini juga anak-anak melihat tadi ada jarak perbezaan yang menampakkan ayah ibu bapa tidak memberikan kasih sayang padanya. Tak ditekankan kasih sayang pasal apa? Mak ayah melawar, anak-anak pakai biasa aja, koyak sana koyak sini. Jadi saya bawa pendekatan hadis ini yang lebih kita kena fahami, artinya kita sayang pada diri kita, taklah kita sayang juga kepada yang lain, termasuk terutamanya anak-anak kita juga. Memanglah kita kenalah kasih sayang, sebagaimana ibu ayam ni, bila mana dia tadi telah pun melahirkan anak, bertelur dan menetas telur tadi. Jadi bagaimana kasih sayang seekor ibu ayam ni, bila mana orang nak pergi ganggu anak dia, dia akan melawan, dengan kekuatan yang ada tadi, dia akan melindungi anak-anak dia. Pasal apa? Tak mahu anak-anak diganggu gugat oleh musuh-musuh. Begitu jugalah kita juga hari ini, kita berkasih sayang sesama kita, kasih sayang pada anak-anak kita, supaya dengan kasih sayang itulah akan menyekat mereka daripada melakukan perkara-perkara di luar, perkara yang tidak menguntungkan kita. Kita pupuk kasih sayang, maka anak-anak tadi terhindar daripada anasiat-anasiat yang negatif. Kita belai kasih sayang, insya-Allah anak-anak makin positif, anak-anak makin baik. Anak-anak hari ini akan mengikut cakap mak bapak. Tapi kalau lihat kita tidak hari ini melaksanakan kasih sayang, mereka boleh cari kawan di luar, mereka boleh berkawan dengan siapa sahaja. Nak balik-balik, tak nak balik susah. Ini akan jadi perkara yang lebih serius lagi bila mana mereka hari ini liar, berkawan dengan orang yang kita tidak tahu bagaimana sifat mereka. Jadi sebab itulah kita banyak berdoa lah, terutama kita semua agama berdoa supaya kita hidup dalam keadaan rukun dan damai, berkasih sayang sesama kita, dan kita bentuklah rumah tangga kita dengan anak-anak kita tadi berkasih sayang, bagaikan syurga lah, setiap bagaikan syurga, insya-Allah. Jadi itulah dapat kita bincang sedikit sebanyak. Jadi mudah-mudahan sedikit orang kata apa dia ni, soalan-soalan yang dilontarkan tadi, saya yakin percaya adalah benda-benda yang boleh berikan manfaat kepada para pelajar sekalian. Jadi insya-Allah saya juga tidak segan sidulah kalau diminta pada lain kali, untuk temu ramah, memberikan pandangan pendapat. InsyaAllah saya boleh bantu tolonglah, Itu saja. Saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pelajar sekalian. Jadi saya doakan mudah-mudahan God, Tuhan Allah sentiasa beri kejayaan kepada kamu semua. Dengan itu saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Waalaikumsalam. Saya tak ada apa-apa lagi. Kami dah banyak dapat pendapat dan semua manfaat tu dapat kami pelajari lah. Sebelum tu kami nak ucapkan ribuan terima kasih sangat-sangat kepada sarjan sebab sudi bantu kami untuk buat video assignment.
Lagi satu, kami ingin meminta maaf lah jika sepanjang video ni kami ada buat saja terguris hati. Minta maaf. Terima kasih. Saya sebenarnya tak ada apa-apa tergurih hati. Saya suka, insyaAllah bantu kita dapat bantu sama-sama Baiklah, terima kasih Sajin. Kalau tak kisah, pada hari esok kami nak jumpa Sajin boleh? Boleh. Untuk bagi sedikit senderhati lah penghargaan sebab Sajin bantu kami dalam buat assignment ni. InsyaAllah. Okay. Terima kasih. Ya. Okey, ada apa-apa lagi? Tak ada apa-apa lagi. Ni boleh tanya sikit? Ya? Atau perekod tak rekod kan? Rekod. Oh. Di luar ni bidang. Memang duduk Melaka ke? Saya kawan Suhaibah. Oh gitu. Saya dengan saya satu kelas dengan Suhaibah. Okey, jemputlah semua 4 orang datang ke rumah nanti insya-Allah. Tak ada. Saya dengan Nadira je orang Melaka. Yang lain semua orang Agila luar. apa ni Muslihah insya-Allah. Datang ke Melaka insya-Allah. Jauh. Okey. Terima kasih Sajin. Saya doakanlah semoga diberikan kejayaan lah Amin. dalam pelajaran nanti tercapailah hasrat genggam sebelum ijazah tu. Amin. Jadi mudah-mudahan akan menggembirakan semua family kita termasuk mak ayah terutamanya. Amin. Okey, itu sajalah untuk malam ni insya-Allah Ada yang tak apa-apa boleh hubungi Saibah untuk kita berdiskusi semula Baik. Mungkin ada tajuk-tajuk yang lain insya-Allah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.